أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. إن شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Haji Nasir yang saya kenal, pengurusi Surau Ar-Rawdah, Taman Payarumpu Indah, ahli-ahli jawatan kuasa surau, seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sidang hadirin, sidang jemaah yang dimuliakan Allah sekalian. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Kita masih lagi diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama hadir ke rumah Allah pada malam ini bagi meneruskan kelas pengajian takmir yang bermula sedikit lewat pada tahun 2021 kerana pandemik COVID-19 masih lagi tinggi, dan pada hari ini disambung lagi PKP-nya sehingga 18 hari bulan Februari 2021. Yang sepatutnya bermula pada awal Januari pada tahun baru 2021 yang lalu. Tetapi dengan SOP Negeri Melaka yang agak sedikit dilonggarkan bermula daripada minggu lepas, yang mana kelas pengajian antara Maghrib dan Isya boleh dimulakan, iaitulah kuliah Maghrib sahaja, dan tidak boleh dimulakan kelas-kelas pengajian Al-Quran Muslimat sebelah petang seumpamanya kuliah subuh dan seumpamanya. Begitu juga pada tahun ini, tuan-tuan, sedikit introduction ataupun pengenalan. Tak kenal maka tidak cinta. Walaupun saya orang kampung mendiami kejiranan sebelah sahaja, Taman Rumbia Perkasa, yang sering berulang-alik AMG seumpama, tetapi surau ini merupakan kunjungan saya kali pertama, dan saya merasa sungguh cukacita dapat bertemu sahabat-sahabat, tuan-tuan sidang hadirin yang dimuliakan Allah sekalian. Pada tahun ini juga bermula 2021 setelah saya mengajar lebih kurang 10 tahun. Tahun ke-11 di bawah Jabatan Agama Islam Melaka. Bermula daripada 2010 yang lalu, saya ditempatkan di Masjid Dahariah di Kampung Berisu. Saya mengajar di sana sehingga khatam beberapa buah kitab. Antaranya kitab Al-Hadith Arba'in An-Nawawiyah yang masyhur tersebut. Antaranya kitab Tafsir Al-Muttaqin yang dikarang oleh almarhum Profesor Dr. Abdul Hayil Abdul Syukur yang diterbitkan oleh Jakim.
Dan sehingga sini saya masih lagi membicarakan yang berkaitan dengan fiqhus solah. Dan yang keduanya saya ditempatkan di Surau At-Tayyibah Taman Rembia Perkasa. Sehinggalah pada tahun lalu, pada tahun Disember 2020, saya menerima surat. Iaitulah berlaku, kita katakan sebagai reschedule, penjajaran semula ataupun penjadwalan semula guru-guru takmir seluruh negeri Melaka. Maka mereka menukarkan secara silang antara saya dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Nasir tersebut. Begitu juga dalam tahun-tahun, 10 tahun yang lalu, pengalaman saya mengajar di surau Kampung Tanah Merah, Sungai Udang. Berhadapan dengan pejabat rela, di hadapan Kampung Baru. Yang asalnya Kampung Baru Tanah Merah, asalnya di Loji Petronas. Dalam peta lama negeri Melaka masih lagi ada, tetapi kampungnya sudah tidak ada. Kerajaan Melaka pada hari itu membina loji kepada Petronas, sejarahnya, dan membuat penempatan baru kepada sebahagian penduduk asal kampung tersebut. Sehinggalah kerana kekangan waktu dan kesibukan kerja hakiki, saya meminta menukarkannya ke Surau At-Tayyibah tersebut. Dalam tahun-tahun tersebut juga saya pernah pengalaman mengajar di Masjid Cina Negeri Melaka. Lebih kurang setahun, 2 tahun juga kerana kesibukan saya berhenti di atas pelawaan masjid. Begitu juga saya pernah mengajar, berkongsi dengan sahabat-sahabat di masjid di Surau Taman Jati Sipak 4. Lebih kurang setahun, 2 tahun juga, oleh kerana jarak yang terlalu jauh menghampiri Tul Sipak 4. Dengan kesibukan kerja juga, saya minta menguzurkan diri, rilis dari tempat tersebut. Dan sehingga kini saya tidak mempunyai jadual yang banyak kecuali satu kuliah subuh di Masjid Rumbia di tepi jalan itu sahaja, itu pun sebulan sekali. Itu pengenalan sedikit dari sudut pengalaman. Walaupun banyak masjid yang dilalui, banyak surau yang dijejaki, tidaklah menggambarkan saya ini seorang yang sangat berilmu, tidak. Tetapi oleh kerana rasa tanggungjawab dan sedikit ilmu yang kita semua fahami dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan Allah sebut sebelum ayat itu ialah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, daripada perut-perut ibu kamu wahai manusia, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu pun. Kerana manusia itu wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidak didatangkan kepada manusia itu dengan ilmu melainkan sedikit sahaja. Atas asas itu, saya setakat yang mampu mengambil tanggungjawab yang cukup berat sebenarnya. Sebenarnya. Tapi berdasarkan hadis Nabi SAW yang sering kita dengar di mana-mana, iaitulah hendaklah kamu mencintai kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun khamisan au muhibban wala takun khamisan fatuhlik, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kamu menjadi kun aliman, orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang faham agama, au muta'alliman. Tidak mampu menjadi orang alim, hendaklah kamu menjadi muta'allim, iaitulah menjadi orang yang belajar. Orang yang belajar. Sebab itulah orang yang belajar, orang yang mengajar, begitu besar tanggungjawab dan juga peranannya, sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Sehingga Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, dia mengarang satu kitab bab perihal adab-adab menuntut ilmu, yang dinamakan Tariq At-Ta'allum, Ta'limul Muta'allim, Tariq At-Ta'allum. Dalam bahasa Arab
nipis sahaja tetapi dialih bahasakan ke pelbagai bahasa dunia, di antaranya bahasa Inggeris dan seumpamanya, sehinggalah pada kurun yang agak lewat ke-19, Tuan Guru Haji Ahmad Payarungku di depan kampung kita ini saja merumikannya, mengalih bahasakannya ke dalam Jawi daripada bahasa Arab dan dicetak. Yang ada muncul pada hari ini versinya dalam Rumi ataupun dalam bahasa Jawi tersebut. Jadilah kaum golongan yang ketiga, golongan yang mustami'an. Orang yang mendengar. Orang yang mendengar ilmu. Meskipun ilmu itu kecil ataupun enteng sahaja. Tetapi apabila ilmu yang dia dengar dan dia tahu, dia sampaikan. Meskipun sang ayah tersebut dia hanya menyampaikan kepada anaknya di rumah. Meskipun seorang ibu dia balik, dia ajar, dia tegur anak perempuan lelakinya di rumah. Meskipun seorang jiran tetangga itu, dia balik, dia sebut kepada jirannya yang lain. Lalu diamalkan satu itu, maka ianya sudah menjadi satu ilmu dan juga berpahala kepada sang hamba tersebut. Kemudian jadilah kamu golongan yang keempat, muhibban. Orang yang cinta kepada ilmu. Orang yang kasih kepada para alim ulama. Orang yang cinta kepada halaqah ilmu, majlis tadarus Al-Quran, majlis halaqah ilmiah, munaqashah seumpamanya. Meskipun pada hari ini dengan era PKP ini semuanya secara maya, secara Google Classroom, Google Meet, secara pelbagai peranti ataupun platform pada hari ini. Tapi nak ceritakan pelbagai bentuk ilmu khususnya yang bersifat agama, maka ianya berpahala. Wala takun khamisan fatuhlik. Jangan kamu jadi golongan yang keempat. Yang disebutkan oleh Nabi SAW bukan golongan orang yang alim, bukan golongan orang yang cinta kepada ilmu, nak belajar, bukan golongan mustami'an, mata tidak nampak, kabur kerana usia, kitab tak boleh nak baca, tapi telinga okey, telinga boleh dengar, jadi dia datang ke surau, dia dengar, gitu. Wa muhibban, golongan yang keempat, dia cinta kepada majlis ilmu. Dia cinta kepada majlis ilmu. Diceritakan di Terengganu pada 2-3 hari yang lepas, seorang muhajir ataupun orang Indonesia wanita, Balu, yang sering menaiki bas dari Batu Rakit. Saya perkenal lah di Batu Rakit itu. Menaik bas setiap petang untuk ke Masjid Abidin, Masjid Negeri Terengganu, iaitulah Masjid Putih, yang di tengah-tengah bandar Kuala Terengganu tersebut. Kerana apa? Dia melazimi majlis ilmu. Akhirnya pada minggu lepas ditakdirkan Allah dia aksiden. Lalu kita lihat, begitu ramai orang yang datang menyaksikan majlis pengkebumian tersebut. Kerana dia seorang yang manis mukanya, suka ringan tangannya membantu pihak masjid dan sebagainya. Masya Allah. Husnul khatimah. Sebab itulah Ummu Waraqah. Ummu Waraqah semasa hidupnya, dia sudah digelar oleh Rasulullah SAW sebagai Asy-Syahidah. Syahidah, gelaran orang yang mendapat mati syahid ataupun pahala syahid. Kerana apa? Kerana satu hari Ummu Waraqah ini dia minta dengan Nabi SAW ketika Nabi nak pergi ke medan peperangan, wahai Rasulullah, bolehkah aku turut serta? Bukan anak gadis, bahkan sudah meningkat usianya. Bolehkah Rasulullah aku nak ikut engkau bersama para sahabat? Paling kurang aku berada di medan peperangan, aku boleh merawati para tentera Muslim yang cedera dan sebagainya. Nabi kata tak perlu. Wahai syahidah. Nabi telah gelarkannya dengan syahidah.
Kerana apa? Predik, iaitulah ramalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Ummu Waraqah ini akan menghabiskan usianya yang terakhir sebagai seorang yang mati syahid. Akhirnya Ummu Waraqah dibunuh oleh hamba sahayanya sendiri, seorang lelaki dan seorang wanita, dengan ditelengkupkan kain ke atas mukanya. Kerana dia pernah berjanji kepada dua orang hamba sahaya ini, kalaulah aku wafat, kalaulah aku mati, maka kamu merdeka. Ya? Sebab itulah dia syahid. Sehingga dia hidup lama sebenarnya pada zaman Nabi. Nabi wafat pada zaman Abu Bakar. Abu Bakar wafat pada zaman Umar. Umar datang melihat jenazah asy-syahidah Ummu Waraqah. Umar radhiyallahu anhu mengatakan dia telah pun membenarkan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Waraqah ini juga di kalangan wanita Ansar yang di antara yang dilantik, yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam wanita. Tetapi makmumnya wanita. Yang dilantik, yang diberi izin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menalungkan azan. Ummu Waraqah tersebut. Tetapi seorang profesor di mereka dahulu, Profesor Dr. Aminah Wadud, dalam 10-15 tahun yang lalu menggemparkan masyarakat dunia apabila menjadi imam salat Jumaat di US. Dia pernah bertandang ke UAE suatu ketika, mengambil kisah, menjadikan hujjah kisah Ummu Waraqah ini yang mengimami salat, yang di belakangnya itu barangkali ada kanak-kanak lelaki, lalu dia nak jadi imam, belakangnya seorang ramai lelaki. Kisah ini nak jadikan hujjah bahawa wanita nak jadi imam dalam salat, dia terbatal dengan ijma' ulama. Tidak ada dalam kitab fiqh mazhab. Berdasarkan ayat-ayat umum yang banyak, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' dan sebagainya. Dan kes-kes terpencil seumpama ini yang tidak disepakati oleh ulama dalam hukum fiqh, khususnya dalam bab imam sembahyang, sama sekali wanita tidak boleh menjadi imam. Ya, kecuali menjadi imam kepada keseluruhan jemaah wanitanya sahaja. Wala takun khamisan fatuhlak. Jangan kamu jadi golongan selain orang yang cinta ilmu pun tidak, yang datang ke surau tak dengar pun tidak. Wala takun khamisan, jangan jadi golongan yang kelima, fatuhlak, kata Nabi, maka kamu akan binasa. Atas asas itu tuan-tuan, pada malam ini kita start dengan gear 1 dahululah. Sebagaimana surat yang telah saya maklum kepada Tuan Haji Nasir, saya diperintahkan untuk menghadiri kelas sepanjang minggu, iaitulah sebulan hanya 3 kali sahaja. Meskipun dalam sebulan tersebut, kita katakan hari Selasanya, ada beberapa bulan dia ada 4 dan juga 5 minggu. Jadi dia tidak semestinya berurutan. Dengan maksud pada minggu hadapan kita off 1 minggu kerana menunggu kitab kita yang dalam perjalanan. Saya berhubung dengan Tuan Haji Nasir pada mula-mula, apakah satu teks yang sesuai untuk level kita tekuni dan kita telaah. Dengan cabang ilmu yang besar. Kita katakan pembahagian ilmu Islam ini ada 3 lah kan. Iaitulah syariah, dan juga yang kedua akidah ataupun usuluddin, yang ketiga suluk ataupun tasawuf ataupun tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Setiap disiplin ilmu Islam ini adanya kitab-kitab muktabar yang dikarang oleh alim ulama. Bermula daripada fiqh syariahnya, satu jalan hidupnya, ilmu mengurus diri,
yang ilmu kita sebut sebagai fardu ain, maka panduannya ialah mesti berdasarkan kepada teks dan juga kitab yang dirintis oleh imam-imam dan juga fuqaha dalam mazhab Syafi'i kita. Antara yang hari ini yang masyhur dipelajari di masjid dan juga di surau. Akidah juga begitu, mestilah selari dengan pegangan doktrin yang diasaskan oleh Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi, dua orang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkemuka dengan kitab pegangan dan juga jalan-jalan prinsip-prinsip akidah yang dipelopori oleh dua orang imam ini zaman berzaman yang kita terima pada hari ini melalui kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Nusantara kita. Sama ada dalam bahasa Arab, bahasa Induknya ataupun bahasa sekunder, bahasa kedua dan sebagainya. Dan juga ilmu yang ketiga yang cukup penting, ilmu suluk, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, betul rukunnya kerana kita alim fiqh. Kita belajar apa itu kitab at-taharah. Bab pada menyatakan bersuci, berapa jenis airnya, berapa jenis najisnya, bagaimana penyucian najisnya, kita semayang, insya-Allah cukup rukunnya, maka sahlah sembahyang kita, sembahyang fardu, sembahyang Jumaat, dua hari raya, gerhana dan sebagainya. Tapi apabila keluar masjid, tuan-tuan, kita riak, kita hasad, kita takabur, kita sum'ah. Tidak ada ilmu yang ketiga dalam jiwa kita, iaitu ilmu tazkiyatun nafs. Tazkiyah menyucikan nafs, soul, iaitulah jiwa kita. Maka itulah yang menjadikan amalan ataupun pahala yang kamu buat, amal ibadah kamu, sujud dan rukuk kamu di malam hari, wahai manusia, ini disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali itu haba'an manthura, menjadi debu-debu yang bertebangan kerana sekelip mata. Innama ya'kulul hasanat, sedikit dengan perasaan riya, ujub, takabur itu dia boleh memakan kebaikan amal saleh dan juga pahala kita. Kama ya'kulun narul hatab, sebagaimana api yang sedang marak membakar unggun api ataupun kayu-kayu api. Sebab itu dalam Islam ini kita mesti faham bahawa tiga cabang utama ini, yang ketiga itulah tasawuf. Kadang-kadang orang sedikit skeptik, takut dengan istilah tasawuf tersebut. Kerana kadang-kadang dia bertukar dengan tarikat. Tarikat itu dikatakan kembar kepada tasawuf, tapi dia sunnah. Tetapi mesti kita ada dalam jiwa kita ilmu suluk, ilmu tasawuf ini. Hasilnya apa yang dirintis oleh Al-Imam Al-Ghazali tersebut dalam banyak karyanya, antaranya Minhajul Abidin. Antaranya yang induk lagi ialah Ihya Ulumuddin, karya monumental, karya besarnya agung. Meskipun Al-Imam Al-Ghazali wafat, seorang ilmuwan sarjana Islam yang cukup berjasa dalam Islam pada hari ini, sehingga ulama-ulama tanah Melayu kita katakan, meringkaskan, datangnya di Nusantara ini Syekh Abdul Samad Al-Filembani. Meskipun orang Palembang, tapi wafatnya di selatan Thailand, di Fatani. Dia meringkaskan, menghuraikan balik apa yang disebut prinsip tasawuf tersebut dalam Ihya Ulumuddin, lalu dikaryakan karyanya Siyar Salikin ataupun Hidayatus Salikin tersebut, yang dipelajari di masjid dan di surau pada hari ini. Sebab itulah tuan-tuan, perlu pentingnya ketiga ilmu induk ini yang menjadi cabang utama. Begitu juga ilmu suluk, penyucian jiwa yang dirintis oleh imam besar tasawuf kita Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Maka lahirlah ilmu-ilmu Islam ini berkembang. Dengan berkembangnya Islam di seluruh dunia,
Selepas daripada kewafatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman kelahiran mazhabnya ataupun kita katakan tabi'innya, Imam Abu Hanifah mengasaskan mazhab. Imam Malik ibn Anas di Madinah di Hijaz. Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i yang dilahirkan di Gaza, Palestin, merantau segenap curug tusuk seantero dunia di Hijaz, Yaman, last kali menghabiskan usianya dan menghembuskan nafasnya di Mesir, sehinggalah imam yang paling junior Ahmad ibn Hanbal, pengasas mazhab Hambali. Kelahiran puak-puak firqah akidah tersebut, lahir Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Sebahagian i'tiqad Maturidiyah pada hari ini glamour di Asia Tengah, negara-negara belahan Uzbekistan, Turkmenistan, Hindustan bukan. Dan juga sebahagian mereka yang mazhab pegangannya mazhab Hanafi. Di Turki umpamanya, mereka beraliran Maturidiyah. Masih lagi dalam kepompong ataupun kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah. Adapun di rantau Nusantara ini, kita berpegang pada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, pegangannya Al-Asy'ariyah. Orang-orang India, Asia Selatan, Pakistan, Bangladesh, umpamanya di Asia Selatan, Pakistan, mereka bermazhab Hanafi, bermazhabkan fiqh Hanafi, bertarikatkan tarikat Chistiyah umpamanya, dan aliran Maturidi sebahagiannya, meskipun ada sebahagian yang lain mazhab Syafi'i. Kembali kepada Haji Nasir membicarakan tentang apa teks yang sesuai untuk kita bicarakan di surau kita ini. Lalu saya mengemukakan satu untuk menyambung sahaja kitab yang ditinggalkan oleh Tuan Haji Nasir, Ustaz Nasir tersebut, Penawar Bagi Hati, yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Sekian lama ulama Mandailing merantau ke Mekah dan juga diberi izin untuk mengajar di Masjidil Haram, sehingga dia meletakkan namanya Khadimul Haramain, sebagai dia meletakkan sebagai khadim ataupun muallim, mudarris, guru di Masjidil Haram, yang mengarang banyak kitab lagi, antaranya Penawar Bagi Hati, yang dipermudahkan daripada kitab ataupun tasawuf yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali tersebut. Lalu bincang punya bincang sehinggalah dimuktamadkan pada petang tadi, maka kita memutuskan untuk membaca sebuah karya yang kita katakan basic sahaja, yang berkaitan dengan adab pilihan dalam Islam. Lalu saya mengemukakan sebuah karya yang kecil sahaja, tuan-tuan, Min Adabil Islam, yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, seorang ulama Syriah, seorang muhaddis Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhirnya meninggal di Madinah Al-Munawwarah dan dikebumikan di perkuburan Baqi'. Ulama besar. Jarang orang biasa yang bukan kelahiran Saudi pada hari ini boleh dimakamkan di perkuburan Baqi' yang menempatkan para ahlul itrah, ahlul bait, kerabat waris para sahabat ummahatul mukminin ridwanullahi alaihim ajma'in. Salah satu nikmat yang cukup besar Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Tidak ada terjemahan. Cek tidak ada terjemahan, hanya 2 terjemahan diusahakan di Perlis dan diusahakan oleh seorang ustaz di Terengganu. Nak post tidak sempat. Buku tersebut pun tidak ada berapa stok. Kitab yang nipis sahaja, lebih kurang kalau Arabnya 126 sahaja. Tapi apabila diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita ini jadi ketebal sedikit. Lalu saya mengumpulkan kitab yang kedua, iaitulah kitab Bidayatul Hidayah. Dalam bahasa Melayunya ada diterjemahkan oleh Syekh Fahmi Zamzan di Kedah dan diterbitkan di Kedah, tapi beredar di seluruh negara. Saya cari saya punya tidak jumpa di rak buku, jumpanya yang Arab. Jadi alal kulli hal pada malam ini dengan keberkatan waktu yang sedikit ini, lebih kurang 5 minit nak habis, kita mesti on time dalam PKP ini, tuan-tuan. Kalau bukan PKP mungkin kita boleh lajak sedikit, tapi oleh kerana PKP ini sebagai mukaddimahnya kita mesti berhenti online.
on time, pada tepat pada waktunya sebelum azan. Dan insya-Allah saya akan baca buku inilah, sama-sama kita murajaah, kita menelaah. Yang asasnya tuan-tuan, kalau nak katakan Imam Ghazali sekarang ini, dia hanya, kita kata kalau bahasa Melayu pun banyak membicarakan adab al-istiqamah, adab bangun tidur. Bidayatul hidayah, bidayah permulaan. Al-hidayah, jalan petunjuk. Permulaan kepada jalan kita nak menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita yang paling bawah sekali dalam ilmu suluk, ilmu tasawuf oleh Imam Ghazali. Lepas ni Minhajul Abidin yang glamour sedikit. Atas itu lagi Ihya Ulumuddin. Tetapi nak ceritakan, meskipun nipis sahaja kitab ini, dia bagi dua bahagian. Bahagian pertama, bab fit ta'at. Bagaimana manusia itu, sang hamba itu, individu itu nak bangkit, nak cari hidayah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahagian kedua, dia kata fi ijtinabil ma'asi. Dia nak bincang bagaimana nak prevent, nak menjauhi, mengelakkan dirinya daripada melakukan maksiat. Sehingga saya katakan, saya sebut struktur kitabnya dulu pada malam ini. Nak membicarakan tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bincang bab adab-adab. Yang pertama, bab adabul istiqadh. Al-istiqadh iaitulah bab adab bangun tidur. Nak ceritakan seorang manusia di dunia ini ada adab sebagai seorang muslim. Seorang khalifah Allah di muka bumi ini, start nak tidur dan bangun tidur, adabul libas, pakai baju, pakai pakaian, dukhulul khala, masuk tandas, keluar tandas, adab al-wudu, berwudu, sehinggalah adab yang terakhir, adabus siyam, bab adab berpuasa, adab jadi imam, makmum, bagaimana adab as-salat, ada diceritakan oleh sarjana besar, tokoh besar tasawuf, Imam Al-Ghazali. Maknanya Imam Ghazali ini, sebab itulah gelarannya Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Daripada kitab yang paling bawah, yang boleh kita fahami, kita pelajari, kitab yang paling tinggi. Kitab yang paling Mishkatul Anwar. Kitab bab pemerintahan. Ada di karang kitab bab usul al-fiqh, al-mustasfa fi ilmi usul al-fiqh. Kitab bab nak membongkar ajaran salah kebatinan, fadaih al-batiniyah pada zaman pemerintahan dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk yang terkena rajanya Nizam al-Muluk di Khurasan, di Baghdad umpamanya ketika itu. Maka puak-puak batiniyah yang sesat ini cuba nak bunuh ulama ahli sunnah. Imam Ghazali karang Fadaih al-Batiniyah. Kitab bab pemikiran, aliran pemikiran. Sehinggalah bab tasawuf, Imam Ghazali dia karang Bidayatul Hidayah. Ala kulli hal tuan-tuan, meskipun nipis tuan-tuan, kita rasakan ianya cocok, ianya sesuai untuk kita telaah. Paling kurang tuan-tuan kena ada buku teks ini dalam bahasa Jawi ataupun bahasa Rumi untuk kita sama-sama meneliti. Baru nak start, kita nak habis dah. Kita ambil berkat sikit dah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, khutbatul kitab. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu ala Muhammad rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di, amma ba'd. Itu sebagai khutbatul hajah. Amma ba'd, fa'lam ayyuhal harisu ala iqtibasil ilmi al-madharu min nafsihi sidqa ar-raghbati fihi wa farta at-ta'attush ilayhi, annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasata wal mubahah. Bahasa Arab yang agak tinggi lah ni. Kalau orang yang mendalami bahasa Arab, dia bahasa yang agak tinggi. Tapi saya terjemahkan lebih kurang. Fa'lam, ketahuilah wahai hamba.
ayyuhal harisu ala iktibasil ilmi, iaitulah anda orang-orang yang berlumba-lumba al-haris ala iktibasil ilmi, untuk mencari ilmu. Al-mazharu min nafsihi sidqa gharbati bih, yang mana terlahir daripada jiwa itu sang hamba kamu, sidqa gharbati fi, satu bentuk kebenaran keinginan pada ilmu itu, wa fardat ta'attushi ilaih, dan nampak at-tashawwuq, keinginan gemar, ataupun at-tashawwuq ini dia hebat lagi, rindu. Rindu. Rindu seorang itu kepada kekasihnya, dia beza. Dia rindu dengan level kepada kawan dia. Kawan dia duduk jauh, kekasih hati dia duduk jauh. Level dia itu berbeza. At-tashawwuq. Maknanya terlalu gemar dan juga rindu kepada ilmu itu. Annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi, jika seringnya kamu niat untuk menuntut ilmu, al-munafasata wal mubahah, jika kamu dikata dalam jiwa kamu ada satu detik kamu nak tuntut ilmu ini, al-munafasata wal mubahah, iaitulah ada sifat nak munafasah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, itu dalam surah Al-Mutaffifin tak salah saya. Itu satu sifat yang mazmumah. Al-mubahah, kamu tuntut ilmu untuk kamu, al-mubahah, iaitulah bermegah-megahan. Wa taqaddama 'ala al-aqran, kamu nak mengatasi orang-orang lain di kalangan sahabat handai, rakan taulan. Wastimalata wujuhan nasi ilaih, supaya mereka itu melihat kepada kamu, respect, tunduk dan juga patuh kepada kamu. Wa jama'a hutamad dunya, kamu nak mengumpul sisa-sisa dunia. Fa anta sa'in fi hadmi dinik, ketahuilah olehmu bahawa kamu sebenarnya berusaha berlumba fi hadmi dinik, untuk berusaha untuk meruntuhkan agama kamu. Wa ihlaki nafsika, kamu berusaha untuk membinasakan diri anda. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, kamu sebenarnya menjual akhirat kamu dengan dunia engkau. Fasafqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun wa muallimuka mu'inun laka ala isyanik wa syarikun laka fi khusranik. Maka jualan kamu kepada dunia, kamu jual akhirat dengan habuan dunia yang barsah, yang murah. Khasiratun li'anna al-akhirata, kamu sebenarnya rugi natijahnya. Kerana akhirat itu sesuatu yang akan kekal. Allah sebut dalam surah Al-Hadid itu, sebagaimana Allah buat tamsilkan kehidupan manusia di dunia ini, innamal hayatud dunya la'ibun. Kehidupan manusia Allah berikan usianya berapa tahun, ya kita tidak tahu. Usia sang hamba tersebut adalah yang pertama Allah tak bagi tahu dunia ini la'ibun, permainan, walahwun, gurau senda, wazinatun, yang ketiga perhiasan, perhiasan bermegah-megahan, yang keempat watakathurun fil amwali wal aulad. Hidup di dunia ini tak dapat tidak Allah hamparkan dengan rezeki. Bagaimana rezeki tersebut, kemewahan tersebut, Allah nak prevent manusia tersebut, sama ada dia menjadi orang yang taat, syukur kepada Allah, ataupun dia kufur dengan nikmat Allah. Wa takathurun fil amwali wal aulad, hidup manusia di dunia untuk berlomba-lomba merebut, mencari, mengumpul harta, wal aulad, beranak pinak. Itu realitinya.
Allah bagi manusia, memang betul Allah suruh kita kerja. Wala tansa nasibaka min dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ha? Jangan kamu lupa nasib, laba keuntungan engkau wahai manusia semasa hidup di dunia. Bukan Nabi ajar untuk kita mencari akhirat totalis 100%, tidak. Ada bahagiannya. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Allah jadikan pada malam ini libas. Surah An-Naba. Selimut. Dengan maksud manusia tidur untuk istirahat. Tetapi selepas ayat itu waja'alna an-nahara ma'ash. Allah jadikan siang hari tersebut ma'ash. Satu penghidupan. Supaya manusia keluar bekerja. Burung di sarangnya keluar di awal pagi mencari makanan. Kerana di awal pagi tersebut rahmat Allah. Malaikat turun seumpamanya di waktu sahur dan sebagainya. Rezeki melimpah ruah. Bukannya hanya mendabik dada, memeluk tubuh, menggoyangkan kaki seumpama itu. Bahkan Nabi mencela. Kerana ada bahagian manusia yang Allah tetapkan semasa hidup di dunia ini. Nah, tapi Ustaz nak kerja tapi kena buang kerja sebab pandemik. Itu lain cerita. Nah, tapi nak ceritakan kehidupan manusia begitu. Allah telah juzukkan sebagai khalifatullah fil ard, khalifah Allah di muka bumi ini. Begitu juga para sahabat yang Nabi ajar. Yang Nabi ajar. Bukan hanya mereka itu keluar ke medan peperangan, ada tugas-tugas yang dijuzukkan, yang Nabi agihkan kepada mereka. Meskipun pada zaman Nabi digelar Ahlus Sufa yang duduk di baranda masjid, yang Nabi khaskan kepada mereka ini supaya menekuni talaqi ilmu dengan aku. Maka lahirlah Abu Hurairah, di antara rawi hadis yang terkenal dalam Islam. Sahabat lain Nabi SAW suruh keluar ke medan peperangan. Nabi menghantar Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman. Walaupun usianya masih muda, tapi yakin dengan keilmuan Mu'adz bin Jabal untuk menyebarkan Islam, mengajar Ahlul Yaman. Dan banyak lagi utusan delegasi Rasulullah SAW. Wa tijaratuka ba'iratun. Nescaya jika kamu sebaliknya menjadikan akhirat itu sebagai satu habuan yang sempit. Ia satu bentuk perniagaan kamu, ba'iratun kasidatun, yang rugi dengan serugi-ruginya. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikuk. Syarah. Ini lagi. Dah. Boleh berhenti dah. Last kali, wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranik. Dan juga guru engkau yang kamu tunjukkan dia padanya sebenarnya menunjukkan engkau ke arah maksiat, kederhakaan kepadamu. Wa syarikun laka fi khusran, ini menjadi sekutu kepada kamu dalam mencari kerugian tersebut. Seumpama seorang penjual pedang min qati'i tarikin, kepada orang penyamun perompak di jalanan. Dia tu kerja perompak penyamun di jalan, kita pergi jual. Kita pergi jual pedang, tombak kepadanya. Wa man a'ana ala maksiatin, sesiapa yang menolong kepada sesuatu maksiat, walau bisyatri kalimatin, walaupun dengan satu kalimah, kana syarikan fiha, ia telah bersekutu dengan maksiat tersebut. Ala kulli hal, tuan-tuan, mukaddimah pengenalan kita pada hari ini dengan waktu yang singkat. InsyaAllah pada minggu hadapan, 2 minggu lagi, kita akan usahakan teks Bidayatul Hidayah ini. Barangkali kita boleh lebih fokus dengan teks kita ataupun kitab ataupun buku kita ini, menjadikan ianya lebih tersusun dan lebih terfokus sedikit. Mudah-mudahan ianya mendapat sedikit pengajaran bagi saya dan tuan-tuan yang hadir. Walal hadits baqiyatun insyaallah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna 'ilmal aqdamin
وفهمنا فهم السابقين وارزقنا رزق الطالبين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله رب البرايا أستغفر